kusta ni tak merebak? Sebab penyakit kusta ni tak ada ubat. Zaman sekarang saya tak tahu ada ubat ke tidak. Zaman sekarang tak tahu, tapi zaman itu tak ada ubat. Sungguh pun begitu, budak muda ni tadi dia boleh ubat penyakit kusta. Menyebabkan nama dia semakin masyhur. Sampailah satu hari seorang pegawai raja buta. Dia dengar ada satu orang budak kecil boleh berubat. Dia pergi jumpa budak kecil ni tadi. Budak muda ni Ghulam, dia panggil Ghulam, budak muda berubat. Budak muda ni kata nak berubat boleh, tapi dengan syarat kamu masuk agama aku. Ni agama apa pula ni? Kan? Agama yang sekarang ni tak betul lah. Tak. Masuk agama aku, kamu kena mengaku Tuhan yang aku sembah ialah Tuhan sebenar, bukannya raja Tuhan. Jadi orang pegawai ni tadi sebab dia nakkan sembuh, nakkan boleh melihat semula, dia pun kata tak apalah, aku masuk agama kamu. Raja yang ada sekarang ni bukan Tuhan lagi. Jadi budak ni pun dia jampi lah lebih kurang, dia ludah ke apa tak tahu. Mata pegawai ni boleh celik. Dia pun seronok. Esoknya dia pergi lah istana. Bila pergi istana, raja terkejut. Kamu bukan buta kan? Ya, tapi saya dah sembuh dah. Macam mana boleh sembuh? Siapa bagi sembuh? Tuhan bagi sembuh. Tuhan bagi sembuh? Akulah Tuhan. Tak, Tuhan betul bagi sembuh. Kamu bukan Tuhan. Raja apa lagi sudah hot lah. Berasap dah telinga dia. Itu kali pertama orang kata dia bukan Tuhan. Kata, kamu dapat mana ilmu ni? Baik cerita. Tak, ni aku sendiri dapat ilmu ni. Tak, mesti ada ni. Siapa bagi baik kamu punya mata? Jadi dia pun kena siksa, dia pun cerita lah. Dia tak tahan siksaan, dia pun cerita. Baiklah, sebenarnya yang ubat mata aku ni satu orang budak. Okey, pengawal pergi tangkap budak ni. Budak ni pun kena tangkap bawa mai istana. Baik budak, siapa dia Tuhan kamu? Jadi budak ni pun kata, Tuhan kami ialah Allah. Oh, macam tu. Siapa yang ajar kat kamu ni ilmu ni? Tak mau cerita. Tak mau cerita, dia pun kena siksa. Biasalah budak kecil lagi. Dah kena siksa, dia pun tak tahan, dia pun buka rahsia. Sedangkan sebelum itu dia telah berjanji kepada rahib. Rahib kata, aku ajar kamu ilmu-ilmu ini, kamu jangan cerita kat orang lain. Janji. Tapi sebab budak-budak mana dia tahan kan? Dia tak tahan. Kita pun kena apa? Kena cucuh puntung rokok pun tak tahan lah. Orang siksa kan? Dengan kasut boot orang hantar di apa? Di ibu jari kaki. Cerita nak cerita, tak mau cerita. Ni orang kata apa? Penyiasat polis dia nak dapat maklumat ni. Pijak dengan boot dia dekat kuku kita, sampai nak cabut kuku, kita pun cerita. Jadi budak tu macam tu lah. Dia pun tak tahan, dia kata, baiklah, yang ajar saya satu orang rahib. Panggil rahib ni pula. Okay, sekarang rahib macam mana? Kamu mengaku aku Tuhan ke tidak? Tak. Aku bagi pilihan. Kalau kamu mengaku aku Tuhan, kamu selamat. Kalau tidak, kamu mati. Tak apa, mati pun tak apa. Rahib pun dihukum mati. Dan hukuman mati dia memang kejam. Macam mana? Pegang kanan, pegang kiri, bawa mai gergaji. Dia gergaji daripada atas kepala sampai ke bawah, terputih dua. Punya zalimnya. Padahal masa gergaji tu sampai ke tengkuk mati dah. Dah gergaji kepala mesti mati. Tak, dia mesti gergaji terbelah dua. Macam kita lah duduk bersilang ni, gaji sampai terbelah dua. Tanya pula kepada pegawai. Baik, pegawai macam mana? Nak patah balik agama asal ke tak mau? Tak mau, gergaji juga. Duduk bersilang contohnya, daripada atas kepala sampai ke bawah gergaji, putih dua. Budak macam mana? Nak masuk agama asal ke nak kekal agama rahib? Nak kekal agama rahib. Tapi sebab dia ni budak, dia tak kena hukum gergaji. Dia kena hukum bawa pergi ke atas bukit. Pengawal bawa dia pergi atas gunung, sampai atas gunung tolak jatuh bawah. Dalam perjalanan sampai kat gunung tu, budak ni berdoa, ya Allah selamatkanlah aku. Gunung tu gempa bumi. Jatuh semua pengawal mati. Budak tadi tak mati, tak jatuh. Budak tu dia berani, dia patah balik pergi kat istana. Bukan kata dia nak menyorok, dia pergi jumpa raja balik. Raja terkejut, hidup lagi. Hidup lagi dengan izin Allah. Mana pengawal aku semua dah mati dah. Kita, kamu berani ya, tak apa. Pengawal tangkap, bawa pergi tengah laut. Bawa pula pergi tengah laut. Tujuan dia apa? Sampai tengah laut, nak dilontarkan ke dalam laut. Agaknya diikat dengan besi lah kot di kaki supaya tenggelam. Dalam perjalanan budak ni doa lagi, ya Allah selamatkanlah aku. Datang ribut
Datang ribut, perahu terbalik. Mati semua pengawal-pengawal raja. Budak tadi berenang. Berenang sampai kat darat, pergi jumpa dengan raja. Hidup lagi dengan izin Allah. Mana pengawal aku semua mati kena ribut. Raja pun pening, macam mana aku nak bunuh kamu ni? Lalu budak tu buka rahsia. Kita, kalau tuanku nak bunuh saya boleh, tapi kena ikut syarat saya. Boleh? Dia pula pecah rahsia. Nanti kita tengok apa sebab dia pecah rahsia. Macam mana cara nak bunuh kamu? Dekat rumah saya ada sebatang anak panah. Ini cerita betul ni, bukan cerita masuri ni. Saya akan mati kalau kena panah dengan anak panah ni. Panahlah kat kepala saya. Syarat yang kedua, masa nak hukum mati, kena buat tengah padang, panggil orang seluruh negeri mai tengok. Syarat yang ketiga, masa nak panah saya, kena sebut dengan nama Tuhan budak ini. Dengan nama Tuhan budak ni. Dia tak boleh sebut dengan nama raja, tak boleh. Kalau sebut dengan nama raja, saya tak mati. Jadi raja pun kata, alright, pergi cari anak panah. Dapat anak panah dekat rumah ulang. Satu anak panah. Kumpulkan orang kota semua, kumpul tengah padang. Ulang pun diikat. Dia kena salib. Dia kena palang, bukan kena salib, dia kena palang. Tangan diikat ke atas, tergantung. Semua orang tengok. Okey, masa nak panah, dia pesan kepada pengawal dia. Okey, pengawal, masa kamu nak panah, sebut dengan nama Tuhan budak itu. Dengan nama Allah lah, bismillah lah. Bukan dengan nama raja. Padahal raja tu dia mengaku Tuhan, tapi masa nak bunuh dia setuju dengan nama Tuhan budak itu, dengan bismillahirrahmanirrahim. Panah. Panah-panah kena dekat pelipis. Pelipis ni bahagian mana saya pun tak tahu. Tahu pelipis belah mana? Dekat muka kita ni pelipis belah mana? Belah tepi mana? Pelipis. Rasa sebelah sini ni. Kena kat pelipisnya. Bila kena tu mati budak ni. Sungguh pun mati. Dia punya hikmah dia tu. Orang seluruh negeri yang tengok ni tadi, budak tu mati lah. Macam mana dia mati? Dia mati dengan dipanah yang disebut dengan nama Allah, dengan nama Tuhan dia, bukan dengan nama raja. Jadi yang mana satu Tuhan ni? Tuhan budak itulah Tuhan. Habis dalam negeri itu semua, sebahagian besarnya masuk agama budak ni tadi. Kita ikut agama budak ni lah. Raja bukan Tuhan. Tuhan sebenar ialah Allah. Dah raja terkejut. Dia ingatkan bila dia bunuh budak ni selesai masalah. Rupanya dengan mati budak ni, penduduk negeri dia majoriti masuk dalam agama Nasrani. Raja tak puas hati. Dia panggil pengawal-pengawal dia, tentera dia yang masih setia dengan dia, gali parit. Parit besar, panjang. Dalam parit ni dinyalakan api. Siapa dia yang ikut agama budak ni, kumpul setempat. Sama ada terjun sendiri ataupun ditolak terjun, pilih. Siapa yang kuat iman dia terjun sendiri. Kita mati pun tak apalah, asalkan dalam agama yang benar. Semua pakat terjun mati. Sampailah yang mak budak ni tadi. Dia nak terjun tu, dia kesian kat anak dia. Tak jadi terjun lah. Dia rasa macam nak patah balik. Dia nak kata, aku nak masuk agama asal lah. Macam tu lah lebih kurang. Tiba-tiba budak ni kata, mak jangan takut. Mak berada di landasan yang benar, terjun. Sebab tu dia terjun. Tu tadi cerita budak tu. Jadi rasanya kisah kita sampai di sini saja dulu. Kita sambung kemudian selepas hari raya. Tak sempat habis pun 10 orang budak yang berkata-kata. Setakat kisah parit tadi. Okey, ada apa-apa soalan tak? Cerita Nabi Muhammad tadi simpan. Cerita Nabi Yahya simpan. Cerita Nabi Isa boleh pakai. Cerita Maryam boleh pakai. Cerita Juraij boleh pakai. Cerita parit tadi boleh pakai. Tu kita sharing. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada kot? Balik rumah boleh cerita kepada suami, kepada anak. Ini rasanya sekadar itu saja. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu adalah kelemahan usaha dan ikhtiar saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.